Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan unit kedua bagi subjek KPF 4014 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia. Saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya Nurul Nadia binti Azmi. Yang kedua saudari Engku Amalina dan akhir sekali saudara Muhammad Azri bin Muhammad Asri. Tajuk bagi unit 2 ialah Analisis Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Analisis hala tuju terhadap pembangunan insan dan masyarakat ini merangkumi 4 era di Malaysia. Yang pertama, era masyarakat tradisional. Yang kedua, era penjajahan. Yang ketiga, era pasca merdeka. Dan akhir sekali, analisis hala tuju terhadap pembangunan insan dan masyarakat di era semasa dan masa depan. Sebagaimana yang diketahui, pembangunan insan adalah satu proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Ia merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, fizikal, intelektual dan sosial untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Proses membangunkan manusia ini memerlukan satu usaha yang konsisten dan berterusan agar tidak berlaku kepincangan dalam mana-mana peringkat pelaksanaannya. Subtopik yang akan saya bicarakan ialah analisis hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan masyarakat pada era masyarakat tradisional. Perkembangan pendidikan di Malaysia adalah merupakan salah satu kesinambungan warisan yang panjang bermula dengan sistem pendidikan agama, bertukar kepada sistem pendidikan vernakular semasa penjajahan, sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan, sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan bersepadu dan kini kepada kurikulum standard berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat negara, dasar-dasar negara, rukun negara dan sebagainya. Semasa era masyarakat tradisional, pendidikan dilaksanakan berkonsepkan informal. Pendidikan informal merujuk kepada proses pendidikan pembelajaran sampingan yang berlangsung secara spontan dan tanpa struktur. Melalui pendidikan informal, seseorang itu akan memperoleh pendidikan berdasarkan aktiviti sehariannya. Sebagai contoh, masyarakat Melayu tradisional mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu seperti pertukangan, memburu, menangkap ikan dan memasak daripada keturunan sebelum mereka. Kemahiran-kemahiran tersebut menjadi warisan dan diteruskan oleh generasi seterusnya mengikut peredaran zaman. Semasa era masyarakat tradisional juga, pendidikan hanyalah satu keperluan sebagai ikhtiar hidup dalam masyarakat seperti memburu, bertani, bertukang dan nelayan. Seterusnya, pendidikan juga tertumpu kepada perbezaan gender dan status sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, anak lelaki dididik menjadi ketua rumah tangga, manakala anak perempuan sebagai suri rumah. Okey, untuk perspektif pendidikan dari segi adat, adab dan warisan pada era masyarakat tradisional. Ibu bapa dan ahli keluarga memainkan peranan yang penting dalam era ini. Antara pengisian ataupun kurikulum pada masa itu adalah merangkumi akhlak, keselamatan dan ekonomi. Institusi penyampaian ilmu berlaku secara langsung atau tidak langsung di rumah, madrasah, masjid ataupun istana. Dari segi agama Islam pula, ibu bapa, tuan guru, lebai, tokoh agamawan yang juga saudagar ataupun pedagang malah pendakwah daripada Timur Tengah.
Pada masa ini, kurikulum mula tertumpu kepada fardu ain dan fardu kifayah. Selain itu, dalam pendidikan agama Islam pula, kurikulum yang diberi perhatian dari aspek fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain merupakan sesuatu yang mesti atau wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim seperti solat, zakat, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Fardu ain penting untuk pendidikan agama Islam dalam era masyarakat tradisional bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan berkesan. Manakala fardu kifayah pula ialah suatu yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam seperti menguasai ilmu-ilmu atau bidang dalam pembuatan makanan, pakaian, perubatan, pertanian dan sebagainya. Terdapat dua contoh undang-undang pada era Melayu tradisional iaitu Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Mengikut sistem perundangan tradisional, Sultan merupakan ketua tertinggi. Peranan Sultan adalah untuk melindungi agama dan adat, tetapi tidaklah dianggap sebagai peribadi yang paling suci seperti Hindu sehingga perlu disembah. Sultan juga bertanggungjawab menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Hal ini bagi mendapatkan pelbagai kemudahan dan keistimewaan dari segi penyebaran, pentadbiran, pelaksanaan hukum-hukum Islam. Dua contoh undang-undang ini telah mencatatkan beberapa peruntukan undang-undang mengikut perundangan jenayah Islam seperti hukuman mencuri, membunuh, zina dan sebagainya. Undang-undang Laut Melaka menjelaskan tugas nakhoda yang diberi kuasa seperti seorang raja, iaitu Raja Laut, dilaksanakan di laut dan kapal sahaja. Manakala hukum kanun Melaka bermula dengan kemunculan Melaka dan adat Melayu menjadi asas hukum. Kanun mengenai moraliti dan keadilan, menghormati tradisi dan struktur kekeluargaan. Ia mengandungi unsur Melayu, hukum adat juga hukum Islam dan mencakupi 44 fasal yang meliputi persoalan adat. Pendidikan juga memupuk semangat patriotisme dalam diri rakyat untuk melahirkan rakyat yang setia dan mendaulatkan raja. Dengan semangat ini, kerajaan mampu meluaskan empayanya. Rakyat juga akan mempertahankan raja dan tanah air, seterusnya membentuk negeri yang stabil dan aman. Rakyat juga berfungsi untuk mengawal keselamatan raja, pembesar dan juga rakyat. Dari segi komunikasi, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa lingua franca. Bahasa Melayu digunakan dalam urusan pentadbiran, hubungan diplomatik dan perdagangan. Selain itu, tulisan Jawi digunakan sebagai tulisan rasmi persuratan. Masyarakat memerlukan pendidikan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat Melayu adalah pelbagai. Ada Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Kampar, Rawak, Minang, Mandiling dan lain lagi. Kaum di Malaysia juga berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Siam, Kadazan, Iban, Pribumi, orang asli dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan analisis hala tuju terhadap pembangunan insan dan masyarakat di era penjajahan. Okey, pendidikan era penjajahan ni pada tahun 1511 sehingga tahun 1957 di mana ia berlaku selama 446 tahun. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri dan juga nilai dia.
Yang pertama adalah masyarakat berstruktur dari segi elit, bangsawan, kemudian rakyat pertengahan, kemudian rakyat bawahan. Okey, yang keduanya adalah masyarakat majmuk. Yang ketiga, budaya superior penjajah. Yang keempat, amalan pecah dan perintah. Dan yang kelima adalah pembaratan dan kristianisasi. Okey, dari segi pendidikan pula, penjajahan Portugis dan juga Belanda adalah pendidikan yang statik. Okey, manakala penjajahan Inggeris pula terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan formal dan juga pendidikan informal. Okey, pendidikan formal adalah vernacular, yang mana institusinya adalah sekolah, mubaligh, Melayu, agama dan Cina dan juga Tamil. Manakala pendidikan informal pula adalah agama Islam, adab dan adat dan juga ekonomi, iaitu dualism, pendidikan mengikut etnik, gender, ekonomi, agama dan juga keturunan. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan analisis hala tuju terhadap pembangunan insan dan masyarakat di era penjajahan. Okey, antaranya yang pertama adalah kawalan penjajah. Okey, kawalan penjajah ni penjajahan di Malaysia melibatkan negara-negara seperti Portugis, Belanda dan juga Inggeris, di mana setiap penjajah tu memiliki objektif pendidikan yang berlainan. Okey, sebagai contohnya adalah penjajah Inggeris. Penjajah Inggeris ni memiliki agenda untuk menghasilkan pegawai negeri dan juga buruh yang mahir untuk kepentingan pentadbiran kolonial dan juga ekonomi mereka. Okey, selain daripada itu adalah pendidikan lebih menumpukan kepada aspek-aspek yang bermanfaat kepada penjajah seperti dari segi aspek bahasa Inggerisnya, hukum kolonial dan juga kemahiran teknikal. Okey, yang kedua adalah pendidikan terhad untuk komuniti setempat. Okey, di mana komuniti setempat itu terutamanya kepada kelompok-kelompok yang tidak berada dalam kalangan elit. Okey, pendidikan itu terbatas kepada pendidikan agama sahaja, yang mana ia mengarahkan kepada pendidikan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Okey, selain daripada itu, ia juga memberi kesan yang negatif lah kepada pembangunan insan dan masyarakat. Kenapa? Kerana hanya sebahagian kecil masyarakat sahaja yang dapat mengakses pendidikan formal ini. Okey, seterusnya sekatan ke atas pembangunan identiti budaya. Okey, penjajah ini sering mempromosikan bahasa mereka, budaya mereka dan juga nilai-nilai mereka sendiri sebagai maju dan bermutu tinggi. Okey, manakala budaya dan bahasa tempatan pula dianggap rendah nilai dia berbanding dengan bahasa dan budaya penjajah ni lah. Okey, kesannya apa? Kesannya adalah hilangnya identiti budaya masyarakat tempatan yang mana mempengaruhi pembangunan sosial dan juga psikologi masyarakat itu sendiri. Okey, yang keempat adalah ketidaksamaan pendidikan berasaskan jantina. Okey, di mana pendidikan untuk wanita selalu diabaikan atau diberikan dalam bentuk yang terbatas lah. Untuk wanita ni diberikan keterbatasan, terbatas sahaja. Okey, dengan alasan apa? Dengan alasan keperluan itu hanya untuk tenaga buruh. Kenapa? Kenapa untuk tenaga buruh? Sebabnya untuk memenuhi kehendak ekonomi kolonial tu. Okey, kesannya apa? Kesannya ia dapat membantutkan perkembangan insan di kalangan wanita dan juga kanak-kanak tu. Okey, itu sahaja untuk analisis hala tuju terhadap pembangunan insan dan masyarakat
di era penjajahan. Untuk yang seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Okey, baik. Seterusnya kita sambung kepada subtopik yang seterusnya, ialah analisis hala tuju pendidikan terhadap pembangunan insan dan masyarakat pada era pasca merdeka. Okey, kita masuk kepada hala tuju pendidikan era pasca merdeka. Okey, antara 1960 sehinggalah 1999. Okey, antara ciri-ciri pendidikan pada zaman ni ialah untuk mengeratkan perpaduan antara kaum, tenaga mahir dan kemajuan negara. Yang kedua, menaik taraf infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, meluaskan pendidikan ke peringkat pengajian tinggi. Yang keempat, mengurangkan keciciran murid. Kelima, membasmi buta huruf. Keenam, kurikulum bersepadu diperkenalkan. KBSR dengan KBSM. Okey. Yang ketujuh, falsafah pendidikan telah diwatakan pada zaman ini. Kelapan, perundangan pendidikan, Akta Pendidikan 1996 diwujudkan. Okey, antara kriteria pendidikan ada 3. Yang pertama, peranan ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pengisian. Antara pengisian-pengisian yang ada dalam pendidikan ialah pada zaman pasca merdeka ni ialah akhlak, etika, budi bahasa dan adab sopan santun dan keselamatan. Okey, antaranya ilmu pertahankan diri dalam bidang persilatan. Okey. Ekonomi pula, dalam bidang ekonomi pula, ilmu pertukangan dan ukiran, pertanian, perniagaan dan sebagainya. Antara tempat-tempat yang menjadi tempat belajar ialah rumah, di rumah-rumah. Okey, seperti kita mengaji Quran tu pada zaman dulu, pada zaman tu mengaji di rumah-rumah tok guru. Okey, di madrasah, di masjid dan di istana. Hala tuju pendidikan pada era pasca merdeka dapat kita saksikan atau kita lihat berdasarkan laporan-laporan yang ada pada zaman tersebut, pada era tersebut. Okey, pada era tersebut ada 6 laporan-laporan. Antara laporan tersebut ialah laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan ini bertujuan untuk menyemak semula perakuan yang terkandung dalam Pernyataan Razak 1956, memperkukuhkan saranan pada Pernyataan Razak. Okey, penggunaan bahasa Melayu di sekolah semakin diperluaskan. Seterusnya, sekolah rendah Inggeris mula menggunakan bahasa Melayu. Reformasi struktur, persekolahan 9 tahun, bahasa, kurikulum, kemahiran agama Islam dan pendidikan moral. Okey, seterusnya Akta Pelajaran 1961. Akta ini untuk menubuhkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang boleh memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya serta politik. Okey, prinsip umum Akta 1961 yang dibentuk selaras dengan Ordinans Pelajaran 1957 digunakan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cekap. Pertimbangan diberikan kepada kehendak ibu bapa semasa akta diimplementasikan.
Yang terakhir, peruntukan telah disediakan untuk memastikan bahawa dasar pendidikan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dasar menggunakan bahasa kebahasaan sebagai bahasa pengantar. Okey, hala 7 pendidikan era pasca merdeka dapat juga kita saksikan dan kita perhatikan melalui laporan Hussein On 1971. Laporan ini dibuat untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara ketika itu. Okey, bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ketika itu, sama ada aliran Melayu, Inggeris, Cina atau Tamil. Okey, guru-guru juga diberi latihan untuk hasil yang lebih baik. Okey, seterusnya pada era pasca merdeka dapat juga kita saksikan hala 7 pendidikan yang melalui laporan Jabatan Kuasa Kabinet 1979, di mana dalamnya ada menunjukkan beberapa item. Yang pertama, pendidikan percuma persekolahan 11 tahun, rendah dan menengah, pengukuhan bahasa Melayu, kurikulum kebahasaan beridentiti Malaysia. Yang kelima, pembangunan sekolah teknik dan vocasional. Yang terakhir, penegasan kepada kualiti dan pengurusan pendidikan. Seterusnya kita dapat saksikan melalui rang undang-undang pendidikan pada tahun 1995. Okey, dasar pendidikannya, kurikulum pendidikan bertaraf dunia. Okey, dalam rang undang-undang pendidikan ini, falsafah kebahasaan diwartakan menggantikan falsafah pendidikan negara. Okey, seterusnya Akta Pendidikan 1996. Okey, banyak dia bincang dalam akta ni. Salah satunya falsafah pendidikan kebahasaan yang telah dijadikan satu landasan dalam penggubaran Akta Pendidikan 1996. Seterusnya yang lain itu kita boleh tengok dalam slide ini. Banyak antaranya sistem pendidikan kebahasaan, bahasa kebahasaan yang menjadi satu bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah, dan kurikulum kebahasaan, peperiksaan yang seragam, pendidikan Islam, pendidikan teknik, bahasa suku kaum, pendidikan guru swasta dan pendidikan swasta, pendidikan khas. Okey, itu saja dalam Akta Pendidikan. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada analisis hala 7 terhadap pembangunan insan dan masyarakat era semasa dan masa depan. Okey, seterusnya kita pergi kepada hala 7 pendidikan masa kini dan masa depan. Okey, hala 7 perkembangan pendidikan di Malaysia era semasa dan masa depan terhadap pembangunan insan dan negara dapat kita lihat melalui 5 item. Yang pertama, akses pendidikan. Yang kedua, equity pendidikan. Yang ketiga, kualiti pendidikan. Yang keempat, perpaduan. Yang terakhir sekali, kecekapan sistem. Okey, akses pendidikan. Okey, anak-anak dalam item ni, anak-anak di Malaysia mendapat hak yang sama rata. Okey, kerajaan telah membangunkan satu program pembangunan pendidikan, yang mana usaha program ni untuk menangani ketidaksamarataan pendidikan di negara ini. Antaranya, kerajaan telah mewujudkan satu rancangan makanan tambahan. Selain itu, skim pinjaman buku teks dan asrama harian.
Kualiti pendidikan pula untuk mengurangkan jurang pendapatan sosioekonomi gender dalam kalangan pelajar di bandar dan di luar bandar. Sebagai contoh, jurang perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam menyambung atau sambung belajar ke peringkat yang tinggi, di mana perempuan lebih ramai daripada lelaki. Okey. Yang ketiga, kualiti pendidikan melonjakkan pencapaian negara dalam kelompok teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam masa 15 tahun. Okey, perpaduan pula menghargai nilai budaya dan pengalaman dari pelbagai kaum dan etnik dapat diterapkan kepada pelajar. Pendidikan menjadi alat membentuk perpaduan kaum. Okey, kecekapan sistem memastikan kecekapan sistem pendidikan ke arah keberhasilan pengajaran guru dan kemenjadian pelajar-pelajar pada masa kini. Kecekapan penyampaian, kawalan dan pengurusan menentukan keberhasilan pendidikan. Okey, sekian daripada saya.